Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang saleh fi dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Muka surat 117, perihal haji. Tunaikan segera rukun haji. Wahai saudaraku, hendaklah anda menunaikan segera rukun haji dan umrah yang difardukan. Hendaklah anda menunaikan segera rukun haji dan umrah yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atasmu apabila sudah ada kemampuan untuk melakukannya. Awas anda jangan suka menangguh-nangguhkannya sesudah sempurna semua syaratnya, kerana dikhawatiri nanti anda tidak berkuasa lagi atau anda mati sesudah boleh mengerjakan haji. Maka kewajipan itu akan tertanggung ke atas tengkukmu dan ketika itu anda akan dikira cuai. Nabi SAW telah bersabda, "Man lam tahsibhu, man lam tahbishu hajatun zahirah aw maradun habisun aw sultanun jair wa mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Siapa yang tiada terhalang oleh sesuatu keperluan yang nyata atau penyakit yang kronik atau penguasa yang zalim, lalu dia mati dan belum berhaji, maka matilah ia ikut suka hatinya, menjadi matinya seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dan hendaklah bila ada kelebihan dan kuasa membuat haji dan umrah secara tatawu', iaitu bersukarela, seperti lain-lain amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada berita yang warid daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa senya dia telah berfirman, "Inna 'abdan qad sahhahtu jismahu wa akthartu malahu ta'ti 'alaihi khamsatu a'wamin wa la yaghdu 'alayya la 'abdu su'in." Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesihatan pada tubuhnya dan aku mengkayakan hartanya, bila telah berlalu 5 tahun sedang dia tidak juga datang menziarahiku, memanglah dia hamba yang jahat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam perihal ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kerana Allah diwajibkan atas manusia melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya ke sana, iaitu bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan haji, maka hendaklah ia melakukan ibadah tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW ketika menerangkan tentang rukun Islam, Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 perkara ataupun atas 5 paksi. Syahadat, iaitu mengucapkan kalimah syahadah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, mendirikan solat, membayar zakat,
menunaikan haji di Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Dan berkata para ulama, haji ini juga merupakan merupakan syariat Rasul-Rasul yang terdahulu, iaitu dari zaman Nabi Adam AS. Nabi Adam AS naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah dengan berjalan kaki. Maksud Nabi Adam AS menunaikan haji sebanyak 40 kali. La ilaha illallah. Dan disebutkan bahawa Jibril AS memberitahu kepada Nabi Adam bahawa seluruh malaikat melakukan tawaf 7,000 tahun sebelum Nabi Adam AS. Naam, la ilaha illallah. 7,000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, maka malaikat telah melakukan tawaf. Naam, ada pendapat yang mengatakan bahawa Kaabah dibina oleh para malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam AS. Kemudian disebutkan bahawa semua Nabi sesudah Nabi Ibrahim AS diperintahkan melaksanakan haji. Ada juga pendapat sebahagian ulama bahawa tidak ada seorang Nabi yang diutuskan melainkan mereka telah menunaikan haji di Kaabah. Maka dengan kita pergi ke Kaabah, maka kita telah mengambil keberkatan Kaabah tersebut dan juga kita mendapat keberkatan para Nabi yang menunaikan haji di kota Makkah. Naam. Kemudian terdapat perbezaan di kalangan para ulama menjelaskan tentang hukum haji. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa haji ini menjadi wajib, ataupun haji ini apabila ia menjadi wajib, maka hendaklah ditunaikan haji tersebut secara langsung. Yang ini terus apabila syarat-syarat ataupun kewajipan haji itu tertumpu kepada seseorang, iaitu haji itu apabila menjadi wajib, maka hendaklah dia menunaikan haji itu terus tanpa ditunda-tunda pada tahun yang akan datang. Adapun pendapat sebahagian ulama yang lain, mereka mengatakan apabila haji itu menjadi wajib, ianya wajib akan tetapi boleh ditunda. Maka kedua-dua golongan bersepakat bahawa haji itu adalah wajib. Cumanya satu mengatakan bila ianya wajib, terus kena lakukan, terus kena tunaikan, terus kena laksanakan ibadah tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa boleh ditunda. Naam, perbezaan daripada kedua-dua pendapat ini adalah kalau seseorang bagi pendapat yang pertama, iaitu yang mengatakan bahawa haji itu apabila telah diwajibkan tidak boleh ditunda, maka orang-orang yang menunda daripada haji mereka sehingga mereka menjadi tidak mampu ataupun sehingga mereka meninggal dunia. Ini haji itu menjadi wajib, kemudian mereka menunda. Menunda itu mengikut pendapat yang pertama adalah satu kesalahan. Kemudian mereka meninggal dunia waliyazubillah dalam keadaan tidak sempat menunaikan haji, dalam keadaan mereka itu mampu untuk menunaikan haji. Haji itu sudah menjadi wajib. Jadi apa yang terjadi, mereka dapat dua dosa. Dosa kerana menunda melaksanakan haji, dan disebabkan mereka meninggal dunia tanpa melaksanakan, jadi mereka seakan-akan meninggalkan ibadat haji itu. Maka dua dosa, dosa menunda dan dosa meninggalkan haji. Maka apabila seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan belum menunaikan haji sedangkan dia mampu, maka wajib ke atas ahli waris untuk mengqadakkan ataupun menunaikan haji bagi pihak orang tuanya. Wajib untuk dia mengqadakkan haji ataupun menggantikan haji yang telah wajib ke atas orang tuanya, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat menunaikan haji tersebut. Adapun pendapat yang kedua, ianya wajib tapi boleh ditunda. Maka mengikut pendapat ini, orang yang meninggal dunia dalam keadaan wajib, haji itu wajib ke atas dia, tapi dia tak sempat melakukan kerana dia tangguh, maka dia tidak mendapat dosa menangguhkan haji, cumanya dia hanya mendapat dosa meninggalkan. Dan dalam pendapat ini juga seperti pendapat pertama, maka ahli waris perlu untuk mengqadakkan, menggantikan haji bagi orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan wajib haji ke atasnya tetapi tidak sempat melakukannya. Maka mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i, seperti mana yang
diisyaratkan oleh Imam Haddad di sini. Dia kata hendaklah kamu menyegerakan, hendaklah anda menunaikan segera rukun haji dan umrah. Maka ia juga sebagai satu isyarat, ini pendapat Imam Haddad cenderung kepada pendapat yang pertama. Akan tetapi dengan keadaan sekarang ini, kita hidup di zaman yang mana kita ada kuota masing-masing untuk menunaikan haji. Walaupun kita ada kemampuan, walaupun ianya telah menjadi wajib, tapi kita tak boleh suka-suka hati nak pergi bila-bila masa kita nak pergi. Mungkin kalau kita ada kemampuan untuk pergi, ada duit dah cukup dan sebagainya, bila kita pergi register kat tabung haji, letak nama kita, khalas. Mungkin lepas 30 tahun, mungkin lepas 50 tahun baru nama kita akan naik untuk menunaikan haji. Kerana terlalu ramai orang yang berdaftar untuk menunaikan haji. La ilaha illallah. Jadi apa nak buat? Jadi kalau kita ada kemampuan ataupun bila kita ada duit, kita register awal-awal. Daripada muda lagi kita register blok nama kita, dan kita kumpul duit sikit demi sedikit. Moga-moga dengan niat kita daftar nama, dengan niat kita cuba untuk simpan duit untuk menunaikan ibadah haji, moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya Allah. Dan apabila dipasang niat yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan jalannya. Man fataha ala nafsihi bab niyatin salihah, apabila seseorang hamba itu meniatkan sesuatu niat yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu kepada hamba tersebut 70 bab taufik, 70 pintu taufik, iaitu diberikan idea-idea bagaimana untuk melakukan daripada ibadat tersebut. Naam. Jadi kalau satu orang itu meninggal dunia dalam keadaan dia belum menunaikan haji, jadi kita tengok, maksudnya kita tak tahu orang ni meninggal dunia, kita tak kenal dia, tak tahu dia, maka kita tengok sama ada sewaktu dia hidup, adakah dia sudah wajib haji ke atasnya ataupun belum. Bila dia meninggal dunia, kita tengok keadaan dia sebelum dia meninggal dunia, adakah haji itu wajib ataupun tidak. Kalau haji telah wajib, maka hendaklah dia mengqadakkan ataupun ahli waris dia mengqadakkan. Tapi kalau sewaktu dia hidup haji belum lagi menjadi wajib, maka tidak perlu diqadakkan. Allahu Akbar. Dan kalau haji menjadi wajib ke atas seseorang dan dia tidak menunaikan haji lagi sewaktu dia hidup, maka ahli waris perlulah menunaikan haji dengan harta yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Sebelum harta itu dibahagikan kepada ahli waris, maka hendaklah disettlekan dahulu ibadat haji daripada duit yang dia tinggalkan sebelum dibahagikan. Dalam hadis Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita, dan wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak sempat untuk menunaikan haji walaupun dia sudah mampu untuk pergi, iaitu haji itu dah menjadi wajib ke atasnya, tapi dia tidak pergi. Adakah perlu untuk saya menggantikan hajinya?" Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut. Subhanallah, Rasulullah dia nak mengajar kita, mengajar umatnya, apabila ditanya soalan, kadang-kadang Nabi tanya balik soalan agar supaya seakan-akan memberikan perumpamaan agar supaya kita lebih faham jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi bertanya, "Kalau ayah kamu ada hutang dengan orang lain, adakah kamu akan bayar hutang tersebut?" Maka wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ayah aku ada hutang kepada orang lain, aku akan bayarkan bagi pihak." Maka Nabi SAW pun mengatakan, maka wadainullah ahaqqu an yuqda, hutang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama untuk dibayar. Naam. Maka apabila haji itu menjadi wajib ke atas seseorang, maka seakan-akan beban itu akan berada di atas bahunya selagi mana haji itu tidak ditunaikan. Maka kalau ianya telah menjadi wajib, perlu untuk kita selesaikan ibadat tersebut. Jangan ditangguhkan, jangan kita tunda-tunda ibadat haji tersebut. Takut-takut baik-baik dah mampu untuk menunaikan haji, tiba satu waktu kita menjadi tidak mampu untuk menunaikan haji, contohnya duit dah tak ada dan sebagainya, sedangkan haji itu masih jadi wajib. Sebab apa? Dah pernah menjadi wajib, jadi bila kita tak mampu, dia tak akan bertukar menjadi tak wajib, dia tetap menjadi wajib
ia tetap menjadi wajib. La ilaha illallah. Jadi selagi mana kita boleh untuk nak percepatkan ibadat haji, maka hendaklah kita menunaikan ibadat haji. Naam, kemudian di sini disebutkan beberapa hikmah kenapa haji itu difardukan, iaitu untuk mengingatkan manusia tentang perhimpunan di padang mahsyar. La ilaha illallah. Banyak perkara-perkara ataupun banyak ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi ini sebenarnya mengingatkan kita tentang akhirat. Sebagai contoh, diadakan solat fardu 5 kali satu hari adalah untuk mengingatkan kita bahawa satu hari kita akan berkumpul dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sembahyang kita di hadapan Allah setiap hari mengingatkan kita bahawa satu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bainahu wa bainahu tarjuman, dan tidak ada di antara kita dan Allah apa-apa penterjemah. Kita akan bercakap directly bersama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang selayaknya bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka solat kita mengingatkan kita akan dipersoalkan oleh Allah. Sembahyang berjemaah setiap hari, sembahyang Jumaat setiap minggu, dan berkumpulnya kita di haji dan sebagainya mengingatkan kita tentang perhimpunan agung di padang mahsyar di akhirat nanti. Seakan-akan haji itu merupakan gambaran apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Dan haji ini memberi peluang kepada kita untuk membersihkan diri zahir dan batin daripada segala kekurangan dan segala dosa dan segala sifat-sifat yang buruk. Mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah tersebut. Naam, memberi peluang untuk berkenalan dengan kaum muslimin dari serata dunia. Naam. Mengingatkan kita tentang apa yang berlaku di kota Makkah daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan Islam mengambil berat tentang sejarah dan sering menghubungkan umatnya bersama perkara-perkara yang berlaku terhadap orang-orang saleh, terhadap orang-orang Islam di zaman dahulu, seperti mana yang kita bahaskan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yakni Nabi SAW diperjalankan dan dibawa untuk melawat, untuk berziarah ke tempat-tempat yang mana ada hubungan dengan para Nabi yang terdahulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil berat tentang perkara tersebut, maka kita sebagai umat Islam juga perlu untuk memberi perhatian kepada perkara tersebut. La ilaha illallah. Disebutkan antara fadilat haji adalah barang siapa yang mengerjakan haji di rumah Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak bercakap dengan perkara-perkara yang kotor dan tidak melakukan maksiat, maka dia akan kembali dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia keluar daripada perut ibunya, yakni bersih daripada segala dosa. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Naam, satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur, yakni yang makbul, yang mana tidak ada maksiat yang dilakukan daripada keluar rumah sehingga kembali ke rumah. La ilaha illallah. Maka itu perlu diberikan perhatian, yakni kita bila menunaikan haji cuba untuk mengelakkan diri, bersungguh-sungguh mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Naam, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu melainkan syurga. Naam. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami melihat bahawa jihad itu adalah sebaik-baik daripada amalan. Bolehkah kami untuk berjihad? Qala la. Kemudian Nabi mengatakan, bagi kaum wanita tidak ada jihad, akan tetapi haji mabrur itu lebih afdal daripada jihad. Naam, kemudian Nabi disebutkan bahawa lakukanlah haji dan umrah berturut-turut kerana kedua-duanya menjauhkan kemiskinan dan dosa sebagaimana peniup api menghilangkan kotoran daripada besi, emas dan perak, dan tiada ganjaran bagi haji yang mabrur melainkan syurga. La ilaha illallah.
Kemudian disebutkan di sini tidak ada kefakiran sama sekali bagi yang menunaikan haji. Disebutkan orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, nescaya Dia akan mengabulkan, dan kalau mereka meminta keampunan Allah akan mengampuni mereka. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah bi 700 dhi'fin. Nafkah, iaitu perbelanjaan untuk haji, adalah seperti nafkah dalam berjihad, iaitu dilipat kali gandakan 700 kali ganda. La ilaha illallah. Walhasil, maka itu merupakan sebahagian daripada fadilat menunaikan haji. Naam, kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita dengan mengatakan orang yang berhaji wajib tahu selok-beloknya. Ketika hendak pergi ke haji, hendaklah anda mempelajari wajib-wajib haji itu, dan begitu pula dengan sunat-sunatnya dan zikir-zikirnya. Juga mempelajari dalil-dalil kiblat, keringanan-keringanan pelayaran dan adab-adabnya, dan apa yang dibaca dari zikir-zikirnya. Dan jangan sampai niatmu ke haji itu bercampur aduk dengan niat hendak berniaga. Bahkan jangan sampai anda membawa dari mata benda dunia, melainkan apa yang sudah anda niatkan untuk dibagi-bagikan di masa pelayaranmu. Tetapi jika semua itu sudah mesti tidak boleh tidak, maka tinggalkan apa sahaja yang bakal mengacau dirimu dari menunaikan manasik, iaitu tuntutan haji, sesuai dengan yang ditetapkan tanpa berpaling daripadanya, serta meninggikan syiar-syiar Allah sepenuhnya mengikut yang dituntut. Naam, antara perkara yang penting untuk kita ingatkan sewaktu menunaikan haji, sebelum kita keluar daripada rumah untuk menunaikan haji, adalah memperbetulkan niat kita, mengikhlaskan niat kita, dan memperbanyakkan daripada niat-niat yang baik sebelum kita keluar menunaikan haji. Tak sama orang yang pasang niat bila dia dah sampai kota Makkah, kalau nak dibandingkan dengan orang yang pasang niat daripada rumah. Seperti mana kita nak solat, ada orang sebelum dia sampai bila dia sampai masjid, baru dia niat untuk nak iktikaf, baru dia niat untuk solat dan sebagainya. Pasang niat-niat yang baik. Tapi ada orang daripada dia mandi, daripada dia wuduk di rumah, dia dah niat untuk nak ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, nak mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka semakin banyak niat yang dihadirkan sebelum dia keluar rumah, maka dia akan mendapat pahala daripada setiap langkah yang dia langkahkan untuk menunaikan apa-apa ibadat atas tujuan ibadah yang dia ingin lakukan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanya diganjarkan sesuai dengan niat yang diniatkan. Maka niat ini adalah sangat penting. Hendaklah kita perbetulkan niat kita, ikhlaskan niat kita, dan perbanyakkan daripada niat-niat yang baik. Disebutkan iaitu apabila seseorang itu menunaikan haji dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka kalau diterima niatnya itu, maka dia akan dikatakan kepadanya labbaika wa sa'daik, iaitu seruan kamu diterima dan kamu akan diberikan kebahagiaan. Kerana apa? Kerana hartanya halal, kerana perjalanan kehidupan dia adalah baik, dan ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan labbaik Allahumma labbaik ini adalah makna labbaik adalah menjawab seruan. Seruan siapa yang kita jawab? Ini adalah seruan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyeru kepada manusia untuk datang menunaikan haji. Setelah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail selesai membina daripada Kaabah, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, bagaimana suara aku yang perlahan ini dapat sampai kepada orang-orang yang jauh?" Bahkan
dikatakan bahawa suara itu sampai hatta ke roh-roh yang berada di tulang sulbi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, alaikan nida wa alainal balagh, kerja kamu, tugas kamu adalah untuk menyeru, dan tugas aku adalah untuk menyampaikan seruan kamu itu kepada setiap orang. Maka setiap orang yang menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu, di mana saja mereka berada, sama ada mereka dah dilahirkan ataupun mereka berada di tulang sulbi dan sebagainya, maka kalau mereka jawab sekali, maka sekalilah mereka akan pergi haji. Kalau mereka jawab 2 kali ataupun lebih, maka mengikut bilangan mereka menjawab daripada panggilan ataupun seruan Nabi Ibrahim, maka itulah bahagian mereka dalam menunaikan haji sewaktu mereka berada di dalam alam dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk menunaikan haji di rumahnya. Amin Allahumma amin, dan dipermudahkan segala urusan kita fi dunia wal akhirah. Naam, maka dalam firman Allah, wa'adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah berfirman, wahai Ibrahim, serulah kepada umat manusia untuk mendatangi rumah Allah, sama ada dengan berjalan kaki ataupun menaiki unta yang lemah yang datang dari seluruh penjuru. Dan kita sebutkan tadi Nabi Allah Ibrahim menunaikan haji sebanyak 40 kali. Begitu juga ada cerita-cerita yang mengatakan berapa ramai orang-orang yang menunaikan haji daripada segenap penjuru datang makan masa berbulan-bulan untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, bagaimana agaknya pahala mereka dalam mengharungi kesusahan untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang datang akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dalam apabila menunaikan haji, dan fokus kita bukan hanya pada lagu ataupun cara bacaan labbaik Allahumma labbaik itu, akan tetapi fokus kita lebih kepada penghayatan. Bagaimana kita nak menghayati labbaik Allahumma labbaik itu adalah suatu panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menyahut panggilan Allah, panggilan Maharaja yang telah mewujudkan kita daripada ketidakadaan, yang telah menjadikan kita dan memberikan kita segala kelengkapan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak mempunyai apa-apa pengetahuan, tak mengetahui apa-apa, tidak ada ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapkan kita dengan alat-alat untuk kita dapat mempelajari dan mengetahui, menimba ilmu dan sebagainya, melalui pendengaran, melalui penglihatan dan sebagainya, dan diberikan akal fikiran dan hati agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kita rezeki sehingga kita dapat menunaikan haji ataupun umrah, beli tiket dan sebagainya, berikan mata dan telinga untuk kita dapat melihat jalan sampai ke Kaabah, memberikan kita tangan dan kaki untuk iaitu menyampaikan kita ke Kaabah dan sebagainya. Maka seluruh anggota tubuh badan kita ini, kalau bukan daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tersebut. Maka apabila kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka kita merasakan betapa lemahnya kita, betapa kita ini tidak mampu untuk melakukan apa-apa melainkan dengan pertolongan dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sentiasa merasakan daripada hubungan kita dengan Allah, merasakan kehambaan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa mengharapkan pengampunan Allah, sentiasa mengharapkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap saat daripada ibadah haji kita, maka kita ianya akan melupakan kita tentang kesusahan dan kesesakan dan keramaian orang yang berada di menunaikan haji dan sebagainya. Allahu Akbar. Naam. Maka kita perlu untuk pelajari seperti mana yang dilakukan, iaitu ada kursus haji dan umrah dan sebagainya, adalah untuk kita mengetahui daripada perkara-perkara yang rukunnya, perkara yang wajibnya, sehingga apabila kita pergi ke sana kita dapat mengetahui cara-caranya. Bahkan disebutkan di sini bahawa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelebihan rezeki dan diberikan kita kekuatan, hendaklah kita memperbanyakkan daripada ibadah haji dan umrah.
Kalau boleh setiap 5 tahun kita memperbaharui daripada haji dan umrah kita, kerana seperti mana yang kita tahu, makin banyak kita melakukan sesuatu perkara, maka makin sempurna. Mungkin kali pertama kita menunaikan haji kurang sempurna ibadah kita, akan tetapi kali yang kedua kita dah tahu kat sini macam ni. Jadi bila kita balik, bila kita pelajari, kita lebih faham daripada perkara-perkara yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya. Dan kita dapat mempelajari daripada adab-adab dan zikir-zikir, dan diingatkan di sini jangan pula kita niat campur adukkan niat kita. Kalau boleh kita menunaikan haji itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pergi ke kota Makkah, bukan niat untuk nak bershopping, bukan niat untuk nak tengok tempat, bukan niat untuk nak iaitu nak jadi turis dan sebagainya, akan tetapi niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melihat kepada tempat-tempat yang mulia, untuk menziarahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita dengan ilmu yang bermanfaat dan manfaatkan kita dengan ilmu yang diberikan. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dan akan sambung pada pengajian yang akan datang. Dan diingatkan hari ini 12 Syaban, bagi mereka-mereka yang mampu untuk berpuasa pada esok hari 13, 14 dan 15, kita tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan ini merupakan peluang terakhir untuk kita melakukan daripada puasa 3 hari Ayyamil Bid. La ilaha illallah. Maka kalau ada kesempatan, kita pasang niat ataupun kita ingatkan orang lain agar supaya mereka tidak tertinggal daripada melakukan puasa 3 hari ini, juga sebagai satu warm up sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Kita warm upkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan dengan berpuasa 3 hari, dan insya-Allah kita akan kita pasang niat untuk menghidupkan daripada malam Lailatul Nisf min Sya'ban, kerana disebutkan dalam riwayat 5 hari yang mana Sayyidina Ali bin Abi Talib akan melapangkan masanya untuk dihidupkan malam-malam tersebut, iaitu malam pertama daripada bulan Rejab, malam 15 daripada Sya'ban, malam Jumaat, dan 2 malam raya. Imam Syafi'i mengatakan bahawa 5 malam ini tidak ditolak doa. Maka kita pasang niat untuk menghidupkan malam-malam malam Lailatul Nisf min Sya'ban, yang mana kebiasaannya kita akan membaca Yasin 3 kali, didoakan agar supaya kita diberikan panjang umur dalam ketaatan. Kemudian kita akan baca Yasin, kita akan minta moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan rezeki kita, dan akan kita juga minta diberikan husnul khatimah indal maut, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk melakukan amalan-amalan tersebut dan diterima amalan kita, dan moga-moga kita diberikan kesihatan sehingga kita dapat masuk pada bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan puasa yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keridaan Allah. Kita diberi taufik untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan tarawih yang sempurna 23 rakaat, dan diterima segala ibadat amalan-amalan solat tarawih kita secara khusus, dan diganjarkan dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kita taufik untuk berpuasa, untuk membaca, memperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran, dan bukan hanya diperbanyakkan bacaan Al-Quran, akan tetapi kita diberi taufik untuk membaca Al-Quran dengan kehadiran hati, dengan hati yang hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba untuk menghayati ataupun mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca daripada isi kandungan Al-Quran, dan kalau boleh kita buat plan, kita buat timetable bersama anak-anak dan keluarga kita, apa yang kita plan nak buat di bulan Ramadan, sehingga kerana dikatakan bahawa orang yang berjaya di bulan Ramadan adalah orang yang sebelum masuk bulan Ramadan lagi diorang dah buat plan untuk nak buat apa di bulan Ramadan, sehingga tidak masuk bulan Ramadan, melainkan mereka dah tahu apa mereka nak buat, mereka dah isi segala masa-masa di bulan Ramadan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima niat-niat baik kita dan diberikan kita kekuatan untuk melakukan segala yang telah kita niatkan daripada perkara-perkara baik tersebut, dan dijadikan kita daripada orang-orang yang mendapat
pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan Ramadan tahun ini, dan dijadikan bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang terbaik untuk diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, zuriat kita, dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.